Kedah Agro Holdings Berhad diberikan notis Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKM untuk segera membuat pembayaran kepada 24 pekerjanya. Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong berkata notis berkenaan dikeluarkan Januari selepas JTKM mengesahkan isu dihadapi pekerja syarikat berkenaan. Saya harap perkara ini boleh diselesaikan dengan secepat mungkin sebab ada lebih kurang 24 orang pekerja dalam syarikat tersebut yang tidak dibayar gaji sejak bulan September yang lalu. Mereka telah berjanji bahawa akan meminta satu bantuan daripada kerajaan negeri, akan adakan mesyuarat dengan Menteri Besar pada hari ini. Jadi saya harap mungkin selepas keputusan mesyuarat mereka, kita akan membuat keputusan yang seterusnya. Terdahulu tular melalui media sosial surat didakwa dikeluarkan Pejabat Setiausaha Kerajaan Kedah berkaitan aduan isu bayaran gaji serta pengoperasian Kedah Agro. Sementara itu, Kesuma bersama Universiti Malaya sedang menjalankan kajian bagi merealisasikan penubuhan Suruhanjaya Pekerja Gig. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata laporan interim berkaitan kajian itu akan dibentang kepada Kabinet dalam tempoh 3 bulan akan datang. Dan kita sekarang berada dalam peringkat kajian bersama dengan Universiti Malaya. Satu kertas laporan interim akan dibentangkan kepada Kabinet dalam tempoh paling lama 3 bulan. Tapi sekarang kita tengah melaksanakan kajian tentang terma rujukan, fungsi, pengurusan kewangan dan sebagainya, keahlian Suruhanjaya bersama dengan Universiti Malaya. Katanya kajian tersebut dilakukan bagi menyahut seruan Perdana Menteri mengenai penubuhan Suruhanjaya itu ketika berucap pada penutupan Kongres Ekonomi Bumiputera 2024. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM merampas 73 pek buah kurma disyaki produk dari Israel dalam satu serbuan di sebuah gudang di Kelang semalam. Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Penguatkuasaan dan Pematuhan Datuk Sazali Muhammad berkata hasil serbuan menemukan produk dengan label organik Jumbo Medjool Dates dipercayai dibawa masuk secara pukal dan dibungkus semula untuk dijual di pasaran tempatan. Barangan tu, ada korma tu dideklarkan dalam borang kastam tu bersekali dengan barang-barang makanan lain dan diikrar sebagai foodstuff lah. Jadi barang itu kita lihat pada dokumen-dokumen dia datangnya daripada sebuah negara di Eropah lah. Dia tak ada mention straight daripada Israel. Jadi itu menyebabkan mungkin dia terlepas lah. Tambahnya, seorang lelaki tempatan dipercayai pemilik perniagaan itu ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 yang memperuntukkan denda tidak lebih RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Pada sidang media sama, JKDM turut berjaya mematahkan cubaan seludup rokok, minuman keras, barangan elektrik dan bateri terpakai dalam 2 serbuan berasingan, membabitkan anggaran nilai dan cukai keseluruhan bernilai RM6.6 juta. Sebanyak 5,920,000 batang rokok berjaya dirampas, hasil serbuan dengan nilai rampasan lebih RM4 juta. Manakala pada 29 Februari lepas, 2 buah kontena yang melibatkan anggaran kuantiti 2 juta batang rokok, 225 liter minuman keras dan 4,000 kilogram dagangan disyaki e-waste turut dirampas dengan nilai rampasan bernilai RM1,526,000. Selain 4 buah ditahan di Pelabuhan Kelang melibatkan bateri terpakai dengan anggaran nilai rampasan lebih RM1 juta. Laporan awal berkaitan kemalangan udara pesawat BK160TR di Kapar, Selangor pada 13 Februari lalu memaklumkan terdapat penyelenggaraan pesawat yang tidak mematuhi spesifikasi ditetapkan. Kenyataan tersebut disahkan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU Kementerian Pengangkutan.
Berdasarkan laporan berkenaan, rutin penyelenggaraan kali terakhir dilakukan pada November 2023 oleh pihak yang tidak bertauliah. Selain daripada itu, pesawat tersebut telah digunakan melebihi had yang dikenal pasti yang berkemungkinan menjadi antara penyumbang kepada NAAS. Laporan akhir mengenai kemalangan ini akan disiapkan dan disebarkan secara umum dalam tempoh 12 bulan. Dalam kejadian terbabit, seorang juruterbang dan seorang pembantu juruterbang maut. KPDN Kuala Lumpur melaksanakan program jualan rahmah PJR bergerak sempena Ramadan. Pelaksanaan PJR tersebut akan membabitkan semua 11 parlimen di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bermula semalam sehingga 7 April. Dan setiap kawasan ni parlimen akan mempunyai 2 lokasi yang akan membuat jualan rahmah secara bergerak. Dan kita plan untuk buat ni setiap bulan. Setiap bulan kita akan buat dan tempat ni ditentukan oleh ahli parlimen masing-masing. Kita ada tawarkan barang asas kepada pengguna seperti ayam, beras, minyak masak, telur ayam, santan, sardin, daging, tepung, bawang putih, bawang merah dengan harga yang lebih rendah iaitu 30% berbanding harga pasaran setempat yang didiskaunkan. Jualan rahmah kali ini turut membawa barangan yang lazim jadi pilihan pengguna dengan jumlah bekalan sebanyak 600 ke 1000 unit bagi setiap barangan. Pengguna turut diingatkan untuk membawa kad pengenalan ketika melakukan pembelian kerana PJR memberi fokus untuk membantu warga negara. Setiap umat Islam dituntut mencari makanan dan minuman yang menepati prinsip bersih dan suci. Ianya tidak hanya terbatas kepada ramuan, sebaliknya meliputi seluruh proses penghasilan. Untuk butiran lanjut, kita bersama Ahnaf Bakar dari Kompleks Islam Putrajaya. Ahnaf, silakan. Ya sahih, setiap kali Ramadan pastinya meriah dengan jualan pelbagai menu berbuka puasa oleh para pengusaha makanan. Oleh itu, masyarakat perlu berhati-hati dalam pemilihan tempat makan. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Ustaz Muhammad Zamri Muhammad Syafiq, yang menjadi kegusaran ialah apabila wujud beberapa industri yang menggunakan teknologi untuk mengubah sumber yang haram kepada bentuk yang lain. Jadi sebab itulah kita mengharap sangat pihak industri ini supaya peka dengan persilahan halal ini dan mohonlah sebab saya memberikan nasihat ini kerana apa, di Malaysia setakat hari ini kita punya dasar berkaitan dengan halal ini adalah masih lagi volunteer basis, maknanya secara sukarela mohon saja halal. Tetapi walaupun secara sukarela, tetapi di sana ada tuntutan yang amat tinggi untuk mereka mendapat persilahan halal supaya mereka dapat mengelak daripada menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya telah diubah daripada benda-benda yang sepatutnya kita tak boleh makan, tetapi dah jadi benda lain yang kita rasa benda tu okey. Kan? Sedangkan dia tetap tak boleh dimakan. Jelasnya lagi, terdapat beberapa industri yang menggunakan plasma darah dalam penghasilan makanan supaya makanan tersebut menjadi pejal, dan terdapat juga industri yang menggunakan lecitin yang diperbuat dari rambut manusia. Justru beliau mengingatkan orang ramai untuk memastikan makanan tersebut benar-benar halal dengan melihat kepada sijil pengesahan halal yang diterima pihak industri tersebut. Umat Islam dinasihat tidak melakukan pembaziran makanan terutamanya pada bulan Ramadan. Sebaliknya lebih menghayati dan mendalami konsep sebenar amalan berpuasa. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim, Bashir Muhammad Al-Azhari berkata, pembaziran bukan sahaja dilarang dalam Islam, malah ia bertentangan dengan prinsip kelestarian alam. Maka Nabi ajarkan kepada kita satu zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita baca doa ini dulu, maka kita akan diberikan kekuatan untuk sedikit banyak dapat mengawal daripada kita membazir membeli sesuatu yang tidak ada manfaat. Jadi pembelian itu adalah sekadar apa yang kita hanya boleh makan. Masing-masing kita pun kita tahu kita boleh makan berapa banyak. Kita pun tahu jumlah ahli keluarga kita ada berapa banyak orang makan. Hanya beli apa yang patut, dan kalaulah ada kelebihan daripada makanan tersebut, ya sudah pasti cari jalan untuk menguruskan lebihan tersebut. Baik kita sebagai penjual ataupun sebagai orang yang dah beli makanan.
Kemunculan ajaran agama sesat bukan sesuatu fenomena yang baharu, bahkan ia telah wujud sejak dahulu lagi sehingga ke hari ini. Menurut kajian JAKIM, terdapat lebih 150 ajaran yang telah difatwakan sesat dan menyeleweng daripada agama di negara ini sejak 1950. Antara puncanya adalah terlalu taksub sehingga mendorong kepada perbuatan yang bertentangan dengan akidah dan ajaran agama yang sebenar. Malah boleh mengancam keselamatan negara dan ketenteraman awam jika tidak dibendung sejak dari awal. Taksub maknanya dia percaya membuta tuli gurunya. Ya, betul semua sekali. Orang lain semua salah. Bila dia taksub, bila dia fanatik, akhirnya dia akan mengatakan orang lain semuanya salah, sesat. Dia seorang sahaja, kumpulannya sahaja yang betul. Ya. Dan akhirnya taksub fanatik ini sekiranya tidak dicegah benteras daripada awal, ia akhirnya bukan sekadar merosakkan akidah, sesat akidah, tetapi juga mengancam keselamatan negara dan ketenteraman awam. Berita itu mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Terima kasih Ahna. Saingan kejohanan badminton All England 2024, beregu utama negara Aaron Chia So Yik memulakan kempen dengan langkah kanan. Gandingan itu mengetepikan cabaran rakan senegara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani pada perlawanan pembukaan di Birmingham. Pilihan kelima kejohanan itu mengambil masa 33 minit sebelum menewaskan Zifei Nur Izzuddin 21-17, 21-19 dalam perlawanan yang berlangsung di Utilita Arena. Keputusan itu menyaksikan Aaron Woo Yik memperbaiki pencapaian musim lalu pada kejohanan jelajah dunia Super 1000 tersebut apabila mereka tewas ke atas beregu Indonesia Leo Rolly Fernando Daniel Martin. Juara dunia 2022 itu akan berdepan gandingan Taiwan Chang Ko-chi Po Li Wei yang menewaskan Kevin Lee Tai Alexander Lindemann dari Kanada.